KJ cadang Barisan Nasional Pakatan Harapan adakan perjanjian muafakat. Anwar Ibrahim buat tuduhan palsu. UMNO Perikatan Nasional buat langkah Sen Regis untuk jatuhkan Anwar dan Zahid. Zahid membersihkan UMNO dari pengkhianat. Perjanjian persefahaman pemuafakatan jangka panjang antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan perlu diwujudkan sekiranya kedua-dua gabungan mahu menuju haluan lebih sentris untuk Malaysia, kata bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin. Berucap dalam satu forum anjuran Institut ISIS Yusof Ishak, Khairi memberitahu perjanjian persefahaman permuafakatan yang ditandatangani kedua-dua pihak dalam kerajaan perpaduan adalah perjanjian jangka pendek walaupun memfokus kepada pembaharuan. Katanya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak bertanding dalam pilihan raya umum yang lalu dengan platform yang sama. Malah kedua-dua pihak tidak berbincang sama ada perjanjian ketika ini akan diteruskan untuk jangka masa panjang. Forum itu juga dihadiri oleh Menteri Pengangkutan dan Setiausaha Agung DAP, Lok Siu Fuk. Sekiranya anda mahu membawa haluan dan visi sentris ke negara ini di mana kamu, Lok dan saya boleh bekerjasama, marilah membentuk semula struktur sedia ada, kata Khairi. Dan marilah kita membawa visi itu untuk menentang monoetnik blok pembangkang Perikatan Nasional dan bentangkan kepada rakyat Malaysia, katanya. Kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim disertai Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Warisan dan juga beberapa parti kecil serta calon bebas. Satu perjanjian persefahaman permuafakatan yang ditandatangani 5 pemimpin gabungan dan parti politik utama pada Disember lalu menyatakan sokongan mereka kepada Anwar. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan palsu apabila menuduh pakej rangsangan ekonomi bernilai RM600 bilion telah diselewengkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang diketuainya dahulu. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, bekas Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz telah mengesahkan bahawa segala perbelanjaan yang melibatkan 8 pakej rangsangan ekonomi diurus secara telus. Menurut beliau, isu dana RM600 bilion kemudian tidak disebut lagi kerana sebahagian besar daripada jumlah itu adalah berbentuk bukan fiskal, iaitu bukan perbelanjaan dana kerajaan termasuk moratorium bank dan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang tidak melibatkan wang kerajaan. Dana yang berbentuk fiskal iaitu yang melibatkan wang kerajaan ialah sebanyak RM92.5 bilion semasa saya menjadi Perdana Menteri. Jumlahnya RM83 bilion tetapi telah meningkat selepas itu, katanya dalam satu kenyataan. Anwar sebelum ini pernah berkata, pegawai Kementerian Keuangan mengesahkan bahawa ada pelanggaran serius prosedur berhubung dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika pentadbiran kerajaan diterajui Muhyiddin dan sudah menyerahkan perkara itu untuk disiasat jabatan berkaitan. Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu memberitahu atas sebab itu tuduhan yang dilemparkan kepada beliau dan partinya kini tertumpu kepada dakwaan penyelewengan dana berjumlah RM92.5 bilion. Kononnya saya telah mengarahkan individu tertentu untuk mengutip 3 hingga 5% komisen daripada keseluruhan dana ini untuk dimasukkan ke dalam akaun bersatu, jelasnya. Beliau menambah atas andaian itu, mereka memfitnah kononnya bersatu mempunyai dana pilihan raya berjumlah RM4.5 bilion yang digunakan semasa pilihan raya umum ke-15. Muhyiddin berkata, Perikatan Nasional dikatakan berbelanja besar dan mewah semasa PR15 sehingga ada pemimpin Barisan Nasional menuduh Perikatan Nasional membeli undi untuk menang. Ini adalah suatu pembohongan maha dahsyat yang disandarkan kepada cerita rekaan atas rekaan. Penyelewengan dana RM92.5 bilion itu adalah satu rekaan. Perbelanjaan fiskal di bawah pakej-pakej rangsangan ekonomi bukan dalam bentuk projek yang boleh diselewengkan, tetapi sebahagian besarnya adalah pemberian tunai langsung kepada rakyat seperti Bantuan Prihatin Nasional BPN, Geran Prihatin dan subsidi upah. Bagaimana dana ini boleh diseleweng jika ia merupakan pemberian tunai langsung kepada rakyat? Soalnya, sambungan itu ahli Parlimen Paguh itu menyifatkan tuduhan beliau mengutip komisen daripada perbelanjaan fiskal juga adalah rekaan dan hakikatnya tiada dana RM4.5 bilion dalam akaun bersatu atau akaun peribadinya. Beliau menjelaskan Bersatu mempunyai dana hasil sumbangan pihak-pihak yang menyokong perjuangannya, manakala akaun parti diurus secara telus di mana setiap terimaan dan perbelanjaan direkod, diaudit dan dibentangkan dalam Perhimpunan Agung Tahunan mengikut kehendak Perlembagaan Parti dan Akta Pertubuhan 1966. Dalam perkembangan sama, Muhyiddin berkata, sebagai langkah penjimatan,
Bersatu telah mencetak bendera dan barangan Perikatan Nasional secara pesanan pukal 2 tahun lebih awal dengan kos hampir 4 kali ganda lebih murah berbanding jika ia dicetak hampir dengan tarikh pilihan raya. Jadi janganlah reka cerita palsu dan menabur fitnah kononnya Bersatu mempunyai dana berbilion ringgit semata-mata untuk mencemarkan imej Bersatu dan Perikatan Nasional, katanya. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi hari ini mendedahkan mengenai kewujudan langkah St. Regis diatur beberapa ahli parlimen parti itu bersama pemimpin Perikatan Nasional. Kata Ahmad Zahid, ia bukan sahaja untuk menggagalkan pembentukan kerajaan perpaduan, malah cuba untuk menyingkirkan ahli parlimen Bagan Datuk Terbabit sebagai pengerusi Barisan Nasional. Menurut pemimpin UMNO yang enggan namanya didedahkan, Ahmad Zahid pada sesi taklimat Presiden yang berlangsung petang tadi turut mendedahkan 10 nama ahli parlimen mereka yang menyerahkan akuan bersumpah atau SD bagi mengangkat Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10. Menurutnya, ketika kemelut politik melanda dan mesyuarat Barisan Nasional diadakan, hanya 26 ahli parlimen yang hadir, manakala baki 4 lagi yang memberikan sokongan kepada Muhyiddin tidak datang dengan memberi alasan kesihatan. Presiden memaklumkan pada masa Dewan Tertinggi bersidang telah ada perancangan dibuat untuk menyingkirkan beliau, Ahmad Zahid, selaku pengerusi Barisan Nasional. Jika langkah itu berjaya, Muhyiddin telah sedia menanti di Hotel St. Regis di Kuala Lumpur untuk mendapatkan sokongan Barisan Nasional, katanya. Bagaimanapun, kata sumber terbabit, rancangan sudah itu terbongkar apabila Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir tiba-tiba dihubungi seorang pemimpin kanan PAS Perikatan Nasional. Dalam perbualan itu, katanya, pemimpin PAS Perikatan Nasional itu bertanya mengapa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional belum sampai ke hotel berkenaan. Katanya Muhyiddin sudah sedia menanti di Hotel St. Regis. Katanya selepas taklimat Presiden di Pusat Dagangan Dunia WTC. Dalam pada itu, pemimpin UMNO terbabit turut memaklumkan Ahmad Zahid berdepan cabaran hebat termasuk daripada pemimpin parti komponen ketika membuat keputusan untuk bersama membentuk kerajaan perpaduan. Selain itu, katanya, pada taklimat Presiden itu juga, Ahmad Zahid memaklumkan yang Barisan Nasional akan bertanding menggunakan logo parti dalam 6 pilihan raya negeri tidak lama lagi. Biro Politik dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO dah buat keputusan Barisan Nasional tetap akan menyertai PRN di ke-66 negeri dengan lambang Barisan Nasional. Namun, penyertaan Barisan Nasional mestilah bersama rakan politik strategik parti-parti dalam kerajaan perpaduan, katanya. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi memberi jaminan akan melakukan pembersihan menyeluruh bagi menghapuskan unsur tidak bertanggungjawab dalam parti. Dedah Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi. Ini kata Puan kerana golongan terbabit akan merugikan parti. Dalam taklimat hari ini, Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi memberi jaminan akan melakukan pembersihan total supaya UMNO bersih daripada anasir baling batu sembunyi tangan. Mereka mendatangkan mudarat kepada UMNO. Hala 7 baru UMNO akan dibentangkan dalam ucapan dasar Presiden UMNO Jumaat ini. Justru pembersihan total UMNO amat disokong, katanya, pada satu kenyataan. Perhimpunan Agung UMNO PAU akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur antara 11 dan 15 Januari. Parti berasaskan Melayu itu akan mengadakan pemilihan dalaman sebelum 18 Mei, 6 bulan dalam PR15. Ini PAU pertama UMNO sejak Zahid bersetuju bekerjasama dengan bekas musuh politiknya, Pakatan Harapan, untuk membentuk kerajaan baru selepas pilihan raya umum ke-15. Keputusan itu mendapat reaksi bercampur-campur dalam UMNO dengan beberapa secara terbuka membantah keputusan yang dibuat oleh Presiden mereka. Oleh itu, pemimpin tertentu dijangka cuba mencabar Zahid untuk jawatan Presiden. Mengenai perkembangan lain, Puan berkata, tindakan tata tertib mesti diambil terhadap adun UMNO di Sabah kerana tidak mengikut barisan parti. UMNO masih berdepan dengan adun tidak berdisiplin, tidak ikut keputusan parti. Mereka mesti dipertanggungjawabkan. UMNO tidak boleh dijual beli. Kena tegas, kata Puan. Rombakan Kabinet Sabah hari ini menunjukkan formula yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim ditolak oleh Ketua Menteri Haji Jin Noh, katanya, yang juga Speaker Johor. Puan mendakwa formula Anwar supaya Kabinet Sabah kekal status quo. Nampaknya Majlis Angkat Sumpah Kabinet Baru Sabah diteruskan pagi ini. Bermakna Haji Jin menolak formula kerajaan perpaduan oleh Perdana Menteri. Formula Perdana Menteri ialah status quo dan Haji Jin kekal Ketua Menteri tanpa ada rombakan Kabinet. Tetapi dengan dua adun Pakatan Harapan menyertai Kabinet baru, bermakna Perdana Menteri merestuinya. Maksudnya wujud kerajaan perpaduan tanpa Barisan Nasional bola di kaki Perdana Menteri. Konsep kerajaan perpaduan tambah unik. Tidak timbul UMNO kalah dan Pakatan Harapan menang. Semoga krisis politik Sabah selesai, kata Puan lagi.